نستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبدك ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Alhamdulillah. Terlebih dahulu marilah kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang penuh barakah ini. Tuan-tuan, kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadirkan diri di rumah Allah ini, untuk kita sama-sama mencari bekalan, untuk kita sama-sama muhasabah diri kita. Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang sentiasa bertaubat, dan Allah Subhanahu wa taala amat suka orang yang sentiasa membersihkan dirinya. Hadirin hadirat muslimin muslimat, saya berterima kasih kepada pengerusi serta AJK Masjid Baluk Ma'mur ini kerana memberi peluang kepada saya untuk berada bersama tuan-tuan. Kerana kehidupan kita di dunia ini, tuan-tuan, tidak lain tidak bukan untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, siapakah di antara kita orang-orang yang sentiasa bertaubat, ataupun antara kita ni baik amal ibadahnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim. Ayyukum ahsanu amala ni, tuan-tuan, iaitu nak menguji kita siapakah yang baik di antara kita amal ibadahnya di dunia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita bersyukur kerana Allah menjemput kita berada dalam majlis ilmu, yang mana seruan azan, tuan-tuan, 5 waktu sehari semalam. Maka yang dipilihnya dialah antara kita. Maka orang-orang yang menghadirkan diri solat berjemaah, tuan-tuan, ialah di antara orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diampunkan dosa-dosanya. Tuan-tuan yang dirahmati, bila mana Allah Subhanahu wa taala nak menjadikan diri ini sebagai orang yang baik, diri kita ini, tuan-tuan, yufaqihu fid din. Man yuridillahu bihil khaira yufaqihu fid din wa yulhimhu rusydah. Sesiapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi baik, maka diberi faqih dalam beragama. Maksud faqih ni, tuan-tuan, beringat ataupun orang yang sentiasa berhati-hati dalam kehidupannya. Bukan faqihnya kita ni terus jadi orang alim, tidak. Bukan faqihnya kita ini seorang ustaz ulama tu, tidak. Nak sampai kepada tahap-tahap yang begini, tuan-tuan, melalui proses pembelajaran, menuntut ilmu dan sebagainya. Tetapi bila Allah kehendaki orang yang faqih dalam agama, kita merasakan kehidupan kita ini
ada ertinya kita merasakan segala kerja buat kita ini dia akan dikira oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diberi peluang dan ruang untuk hidup di dunia. Maka gunalah peluang yang kita ada ini tuan-tuan sebaik mungkin. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala memberi kita peluang ini untuk kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama sekali melalui perbuatan kita. Ada 3 perkara yang kita buat hari-hari 5 waktu sehari semalam. Bila kita dengar azan, kita datang ke masjid tuan-tuan, maka kita bermulalah dengan wuduk yang sempurna daripada rumah kita. Bermulanya kita mengambil wuduk, maka dalam wuduk itu kita hadirkan diri. Kita hadirkan diri bahawa inilah panggilan untuk aku diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosa. Maka ketika itu kita mengambil wuduk dengan kita membacanya doa-doa tersebut. Antaranya tuan-tuan, ulama-ulama dulu membacakan doa ketika mana dia membasuh muka, iaitu Allahumma bayyid wajhi kama tabyidnal wujuh fi taswaddil wujuh. Ya Allah, bersih putihkanlah muka aku ini pada hari yang engkau putihkan muka dan ketika mana hari-hari yang engkau gelapkan muka, iaitu pada mahsyar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melalui wuduk kita, maka wuduk kita itu dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Sebagaimana yang disebut di dalam riwayat-riwayat yang lain, ketika mana kita mengambil wuduk, dosa-dosa kita berguguran tuan-tuan, iaitu ketika mana musim sejuk dan musim panasnya kita berwuduk dengan sempurna, maka ketika itu dosa kita berguguran. Oleh itu tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa berwuduk. Sentiasa berwuduk, tidak pernah tinggal wuduk tuan-tuan. Jadi amalan Rasulullah ini kita kena kekalkan supaya kita berada di dalam umat Nabi yang sentiasa mengasihi Nabi. Ulama-ulama sentiasa berpesan, kalau kita sayangkan Nabi, maka kita amalkan walaupun satu sunnah di antara sunnah Nabi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tinggal kepada kita. Maksudnya dia sentiasa amalkan 7 benda yang terpenting. Kita ambil secara umum. Yang pertamanya berwuduk. Yang keduanya bertahajud. Yang ketiganya solat berjamaah. Yang keempatnya solat duha. Yang kelimanya istighfar. Yang keenamnya sembahyang, dia panggil membaca Al-Quran. Dan yang ketujuhnya iaitu melakukan ketaatan berkaitan dengan apa-apa yang baik. Maksudnya ada 7 perkara yang Rasulullah amalkan kepada kita. Maka kita sebagai orang senantiasa mengingati Rasulullah ini tuan-tuan, amalkanlah walaupun ianya sekecil-kecil amalan bagi kita, tetapi dibalas oleh Allah sebesar-besar apa yang dikehendaki oleh kita di akhirat nanti. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, perbuatan yang kedua, bila mana kita membasuhkan anggota tangan kita, iaitu daripada hujung jari ke siku, maka kita membacakan doa, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hisaban yasira. Ya Allah, ya Tuhanku, datangkanlah amal catatanku dengan tangan kanan serta hisab yang cepat. Maksudnya bila mana kita mendapat di pada mahsyar nanti, mendapat buku amal catatan kita, mendapat sebelah kanan, maka orang ni ahli syurga tuan-tuan. Sebagaimana bila mana orang tu membasuhnya tangan kirinya, dia berdoa kepada Allah, Allahumma la ta'tini kitabi bishimali wa min wara azhari. Ya Allah, jangan kamu datangkan kitab amal kita dengan tangan kiri serta diambil daripada belakang, belah belakang. Tuan-tuan, tanda di akhirat nanti orang tu masuk syurga ke neraka bila mana menerima amal catatannya. Kalau menerima tangan kiri dan ambil belakang, maksudnya orang ni adalah ahli neraka. Na'udzubillah min zalik. Maka tuan-tuan, permudah, maknanya segala apa yang kita lakukan itu semasa berwuduk diampunkan dosa-dosa kita. Maka kita menuju ke rumah Allah dengan menaiki kenderaan basikal, motosikal, kereta dan sebagainya,
maka dikira oleh Allah setiap langkah. Kalau kita berjalan kaki, setiap pusingan roda, kalau kita menaiki kenderaan, setiap niat kita, tuan-tuan, dari jauh ke dekatnya dikira pahala oleh Allah dan diampunkan dosa-dosa oleh Allah Ta'ala serta diberi kelebihan yang lain. Bila mana kita bersolat pula, ketika itulah Nabi kata di antara solat ke solat menghapuskan dosa. Di antara Jumaat ke Jumaat akan dihapuskan dosa. Di antara Ramadan ke Ramadan itu akan dihapuskan dosa, tuan-tuan. Maka kita setiap hari 5 waktu sehari semalam, kalau kita tak ambil peluang ini untuk diampunkan dosa, rugi sangat kita, tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan 24 jam masa kita. Kadang-kadang kita biarkan masa berlalu begitu saja. Kadang-kadang masa kita tidak terisi pun dengan akhirat atau perkara-perkara yang mendekatkan diri kepada Allah. Maka amat rugilah, tuan-tuan, di antara orang yang rugi di akhirat nanti bila mana kehidupan dia membiarkan amal ibadahnya begitu saja tak buat. Maksudnya orang lain berusaha solat sunatnya, orang lain berusaha puasa sunatnya, begitu juga belajar ngaji Quran dan sebagainya. Kita duduk lepak, duduk tenang saja dengan keadaan menunggu masa. Umur Allah Subhanahu Wa Ta'ala 60-70 tahun Allah jadikan kita, gunakan sebaik-baik mungkin perkataan yang kita lafazkan. Maka gunakanlah perkataan yang baik-baik, qaulan syadida, qaulan karima. Maksudnya perkataan yang baik yang kita lafazkan itu kepada nasihat kepada anak-anak, nasihat kepada ahli keluarga, nasihat kepada teman-teman. Maka dengan itulah perkataan ini akan datang kepada kita. Jangan kita beranggapan bahawa bila mana kita bercakap Allah tidak kira apa yang kita sebut. Kerana di dalam Quran, wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang buat baik kebajikannya maka dikira amal kebajikan walaupun sebesar zarah, maka siapa yang buat jahat dikira walaupun ianya buat sebesar zarah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah beri peluang dan ruang yang ada hidup di dunia, sama ada kita hidup 60-70 tahun dan sebagainya. Lakukanlah yang terbaik, jadikanlah peluang walaupun 1 detik yang Allah beri kepada kita ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tuan-tuan, dalam kita melakukan ibadah 5 waktu sehari semalam kita datang ni, tuan-tuan, maka kita nak mendekatkan, ya Allah ampunkanlah dosa-dosaku. Ketika mana kita berwuduk, kita mana datang ke masjid dan menunaikan solat, dalam solat itu di antara hadisnya orang yang berwuduk dengan apa dipanggil rukuk dan sujudnya yang sempurna serta khusyuknya, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampunkan dosa-dosanya ketika solat. Tuan-tuan, dalam keadaan kita solat, kita duduk pula lepas solat, kita tunggu imam berzikir, kita duduk menunggu sebagaimana kita berdoa dan sebagainya untuk kita diberi rahmat oleh malaikat, tuan-tuan. Apa perkara yang kita buat atas dunia, perkara apakah yang lebih besar kalau kita tidak mendapat rahmat daripada 70,000 malaikat? 3 benda yang kita ambil peluang, iaitu yang pertamanya, datang solat berjemaah, tunggu di majlis-majlis ilmu walaupun 40 minit. Maka ketika itu rahmat malaikat mencurah-curah, tuan-tuan. Malaikat berkata, ya Allah, ya Tuhanku, rahmatilah orang, Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampunkanlah dosa-dosanya, ya Allah warhamhu, rahmatilah dia serta perkenankanlah apa yang dia minta. Tuan-tuan, masa ni lah masa yang kita nak cari, masa yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di antara maghrib isya ni untuk kita dekatkan diri, istighfar dan muhasabah. Sebagaimana kehidupan yang lain kita sibuk, kita duk cara hal urusan kerja, kita duk cara hal nak cari rezeki. Maka semua kalau kita tengok rezeki ke urusan kerja, kalau niat kerana Allah, orang tu tahu kelebihannya, maka diberi Allah Ta'ala akan pahala dan ganjarannya yang sangat banyak. Sehingga kan satu hari seorang sahabat menunaikan, maksudnya pergi mencari nafkah kepada anak isterinya. Lalu ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, adakah Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengampunkan dosa bagi saya yang bekerja dan sebagainya setiap hari menanggung nafkah anak? Lalu Rasulullah kata, diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kerja buat kita mari solat ke, kita pergi mencari nafkah untuk anak isteri,
Makanya Allah beri kerana kita mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Syahadataini, dua kalimah inilah yang menguntungkan kita di akhirat nanti serta di dunia. Sebab itu bagi orang yang faham, bila menyebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dengan kata-kata ini juga tertaklifnya hukum hakam apa yang disebut dalam syariat agama kita. Dengan perkataan ini juga dia memasuk Islam. Dan melalui perkataan juga kadang-kadang manusia terkeluar daripada Islam disebabkan kekufuran dia, disebabkan perkataan main-main dia, menyebabkan dia dia terbuang Islam dia, disebabkan apa yang disebutnya tuan-tuan. Sebab itu bagi orang yang tak tahu tuan-tuan, jangan mudah untuk kita menilai sesuatu yang kita buat, terutama sekali berkaitan dengan sunnah Nabi, berkaitan dengan sahabat Nabi dan sebagainya. Jangan kita ulah kalau kita tak tahu. Tetapi bagi orang yang tahu tuan-tuan, dia kena memberi kefahaman yang sebaik-baiknya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka peluang untuk kita diampunkan oleh malaikat Allah, diminta ampun oleh 70 malaikat, 70,000 malaikat, iaitu kita berada di rumah-rumah Allah, iaitu berada di dalam Raudatul Jannah, taman-taman syurga. Tempat yang paling Allah cintai ialah masjid-masjid di dunia ni tuan-tuan. Bermakna kita ini sebagai duyufur Rahman. Duyufur Rahman ni bukan nak pergi Mekah, Madinah saja buat umrah dah haji. Kita hari-hari mendapat duyufur Rahman, tetamu Allah. Bila sebut tetamu Allah, Allah amat suka orang seperti mana kita. Sebagaimana firman-Nya, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamus salah wa atuz zakah wa lam yakhsha illallah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sesungguhnya orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah, iaitu masjid ini, maka orang yang memakmurkan ini tuan-tuan, ada 3 kategori ulama kata. Yang pertamanya, dia bina masjid-masjid. Bina masjid dengan materialnya, dengan infak harta segala sedekah, dia buat bangunan satu masjid seperti mana masjid kita ini. Alangkah indahnya, datang jemaah ramai. Yang kedua, bina masjid juga, imarahkan masjid, datang hari-hari 5 waktu sehari semalam, buat program. Dan yang ketiganya, mengatur, aturkan jadual-jadual kuliah pengajian. Maka orang ni sebagaimana membina istana di akhirat, iaitu syurga Allah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man bana masjidan banallahu misla baitan fil jannah. Sesiapa yang membina masjid Allah, maka dia akan membinanya sebuah rumah ataupun istana di syurga Allah. Allah Ta'ala akan membina apa yang kita buat di atas dunia ni tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita tak ada harta nak beri sedekah masjid, tak ada dan sebagainya, tak unsing, maka kita datanglah 5 waktu sehari semalam, kita solat apa yang dia panggil rawatib 12 rakaat, maka seumpama kita membina masjid juga tuan-tuan. Maka dalam keadaan hal inilah Allah Subhanahu wa taala memberi gambaran orang yang berada memakmurkan masjid Allah ini, orang itu dikira beriman kepada Allah dan hari akhirat, mendirikan solat serta menunaikan zakah, dan dia tidak takut selain daripada Allah. Maknanya orang ni diberi hidayah oleh Allah Ta'ala dalam kehidupannya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita tengok ayat-ayat Al-Quran menyebut wa aqimus solat wa atuz zakah, dirikan solat serta tunaikan zakat, tidak terkecuali 2 ayat ni. Apa tuan-tuan? Maksudnya, kalau orang tu menjagakan solat atas diri dia 5 waktu sehari semalam, kemudian dia melakukan solat-solat sunat, maka dengan sendirinya tuan-tuan, Allah jaga urusan dia. Siapa yang menjaga solat, Allah akan jaga urusan kehidupan dia, sehingga kan diberi zakat, maknanya harta dia tu dijamin oleh Allah. Sebagaimana imam membaca tadi, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sesiapa yang bertakwa ataupun bertawakal kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala beri jalan keluar. Apa maksud jalan keluar?
Keluar ni maknanya Allah dah menetapkan rezeki dia. Keluar ini Allah menjauhkan daripada musibah daripada dia sebab keyakinan dia kepada Allah. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala menguji kesakitan dalam rumah tangga dia, anak dia sakit dan sebagainya, tapi dia bergantung harap kepada Allah semata-mata. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menaikkan darjat serta memberi keampunan kepada dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam kehidupan kita ni Allah nak beri pengampunan, pastikan kita niat yang baik. Maksudnya keikhlasan kita datang di rumah Allah. Kadang-kadang kita datang masjid, kadang-kadang kita datang beramai-ramai untuk meraihkan, membuat satu majlis di masjid. Sebagaimana malam ni kita datang, niat kita satu untuk kita mencari belajar ilmu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kata macam mana di dalam hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu ataupun yatlubu fihi ilma salakallahu bihi al-jannah. Tuan-tuan, sesiapa yang memudahkan dirinya untuk mencari ilmu pengetahuan, maka Allah Subhanahu Wa Taala memudahkannya jalan-jalan ke syurga. Tuan-tuan, mari ni bukan sia-sia. Jauh daripada tengok dan sebagainya, mari untuk niat duduk di dalam masjid dan mencari tempat-tempat taman-taman syurga ini, maka kita diampunkan Allah, kemudian kita diberi kelebihan-kelebihan yang lain, diampunkan dosa-dosa serta dirahmati oleh para malaikat Allah. Benda yang kedua untuk kita dirahmati malaikat Allah, yang pertama, yang keduanya ziarah orang sakit. Tuan-tuan, ziarah orang sakit ini lebih 70,000 malaikat mendoakan. Lalu kita mendapat berita pak saudara kita sakit di Kuala Lumpur, dengan itu kita pun ambil cuti pergi menziarah dia. Setiap langkah kilometer yang kita jalan itu, setiap itulah malaikat kata Allahumma ufil lahu, ya Allah ampunkanlah dia, ampunkanlah dia. Orang ni tuan-tuan diberi pengampunan. Dalam rumah tangga kita, anak isteri kita taat kepada Allah dan Rasul, isteri kita taat kepada suami serta membuat lakukan perkara yang suami dia suka, maka Allah Subhanahu Wa Taala beri keampunan kepada isteri dia. Anak-anak dia diberi keampunan, tuan-tuan, maka roh dalam keluarga itu dalam keadaan yang baik. Maksudnya roh rumah tangga dia itu diberi cahaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita, tuan-tuan, sebagaimana Rasulullah kata, khairukum khairukum li ahli wa ana khairun li ahli. Maknanya sebaik-baik kamu orang yang buat baik kepada ahli keluarga dia, itu anak isteri dia. Kemudian yang aku adalah di kalangan orang yang terbaik di kalangan ahli keluarga. Maksudnya Rasulullah memberi contoh diri dia untuk kita jaga, untuk kita contohi dia dalam melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala dalam rumah tangga kita. Maka anak isteri kita orang yang baik, gunalah perkara yang diberi oleh Allah ini, gunakanlah kesempatan yang ada untuk kita nak dapat pahala Allah. Kita sebagai isteri kepada suami, kita sebagai suami kepada isteri, maka dengan ini kita lakukanlah yang terbaik, kerana ditanya akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perkataan yang baik sehinggakan isteri kita merasakan dihargai, sehingga isteri kita merasakan dirinya seorang puteri raja, dibuatnya kita di dalam rumahnya, maka dia adalah sebaik-baik orang yang mana Allah Subhanahu Wa Taala beri ganjaran seumpamanya. Sebab itulah tuan-tuan, sedekah kepada isteri ni ataupun keluarga ni lebih baik, iaitu 70 kali ganda daripada kita sedekah kepada orang lain lah. Maksudnya utamakan anak isteri kita, iaitu kita belanja dia tuition, hantar anak sekolah agama dan sebagainya. Segala perganjaan kita itu dibekalkan, diberi oleh Allah Ta'ala akan keampunan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita bersyukur. Yang ketiganya, dalam kampung kita ada kematian. Bila mana ada kematian, usahakanlah untuk kita menguruskan jenazah seorang Muslim ini. Kerana bila kita menguruskan jenazah ini sehingga ke kuburan, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita 2 qirat. Qirat ini iaitu 1 qirat sebesar bukit Uhud, yang mana penapis daripada wap api neraka di padang mahsyar nanti, tuan-tuan. Bila mana orang yang menguruskan jenazah ini, wap panah api neraka itu tidak sampai kepada dia. Sebab itulah peluang ini, kalau kita tahu, kita berhenti, kita cuti hari itu kerja, pergi urus pak saudara, mak saudara, orang kampung kita yang meninggal dunia. Orang ni hebat sebab dia ada pengetahuan tentang Allah nak beri sesuatu padanya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah,
Pada malam ini juga Allah Subhanahu wa taala datangkan kita untuk kita berada di rumah-rumahnya, untuk kita mendengar serta mencari sedikit berkaitan dengan amal ibadah kita. Maka gunakanlah kesempatan ini sehingga waktu isyak dalam keadaan kita itu, maka dalam keadaan itu kita diberi pahala sebagaimana kita dapat menunaikan haji dan umrah. Untuk nak dapat pahala haji dan menunaikan umrah ni tuan-tuan, boleh buat 3 kali sehari pun boleh. Iaitu orang yang pertamanya bila datang waktu subuh, kemudian solat berjemaah, kemudian dia tunggu sehingga habis zikir dan sebagainya, kemudian dia tunggulah ada kuliah sehingga terbit matahari, ataupun dia panggil waktu syuruk, lalu dia solat 2 rakaat dan sambung dengan solat duha, maka pahalanya sebagaimana dapat pahala haji dan umrah. Begitu juga kalau orang tu tahu pahala, orang fakir miskin dia tahu pahala datangnya hari Jumaat untuk solat Jumaat, maka orang itu diberi pahala. Bagi orang fakir dan miskin ini pahala haji dan umrah tuan-tuan. Jadi sebab itulah kita kadang-kala atas dunia ni pergi nak berlumba-lumba nak pergi Mekah, pergi buat umrah haji, tetapi kadang-kadang kita tak mampu. Maka bila kita tidak mampu, lakukanlah yang terbaik, iaitu depan rumah kita yang masjid. Maka marilah masjid hari-hari, jangan tinggal, kerana disitulah kemuliaan kita. Bila mana kita datang ke masjid hari-hari tuan-tuan, adalah satu ketikanya bila orang tu istiqamah dalam amalan dia, dia datang awal setengah jam sebelum azan, kemudian dia duduk berzikir, baca Quran sehingga waktunya masuk, lalu malaikat berkata, ya Allah, ampunkanlah orang ni, berilah rahmat kepadanya, sangat besar. Tempat masjid ni kadang-kadang ramai orang tak tahu, dia anggap masjid ni tempat biasa, sedangkan bila kita datang melangkah kaki kanan saja dengan doa. Mengapa kita doa? Allahumma aftahli abwaaba rahmatik, ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu kepadaku. Pintu rahmat dalam masjid ni sangat besar tuan-tuan, pintu pengampunan sangat besar. Tapi kita nak mari masjid duduk 10 minit pun rasa panas punggung. Kita rasa Allah, lemahnya badan aku ni, lengoh dengan ngajar ustaz ni. Lalu dalam keadaan gitu kita tidak sabar. Sesungguhnya orang yang sabar itu bersama dengan Allah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Maksudnya sabar dalam arti kata mendengar. Maksudnya sabar dalam arti melakukan ibadah. Sabar melakukan maksiat dan dosa. Sabar melakukan perkara-perkara yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Maka orang ni diberi serta dekat dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita bersyukur juga Allah Subhanahu wa taala berikan harta kepada kita. Harta ini untuk kita infakkan di dalam jalan Allah, sebagaimana firman Allah yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita ada harta di dunia ini, gunalah harta kekayaan kita, harta dan segala kesenangan yang kita ada untuk jalan Allah. Sebagaimana Allah menyebut tadi, orang yang membelanjakan harta dia seumpama dia menanam 1 biji benih, lalu biji benih itu mengeluarkan 7 tangkai, dengan 7 tangkai itu ada 100 biji, lalu semuanya menjadi 700. Umpamanya kalau kita bagi RM1, dia akan dapat RM700. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah beri peluang ini, tapi berapa ramai yang kita nak ambil peluang? Kita rasa kedekutnya dengan harta, ruginya kalau kita sedekah. Sedangkan harta yang kita infak, sedangkan harta yang kita sedekah, itulah yang menolong kita di pada mahsyar nanti. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita kata sembahyang menolong aku, puasa menolong aku hormat kepada orang tua menolong aku, tidak tuan-tuan. Semua pahala-pahala ini akan dibayar kalau mana kita tidak menjaga mulut kita. Bila mana di atas dunia kita banyak membuka aib saudara mara kita, bila mana kita mengumpat banyak mulut kita, mengadu domba, menyebabkan mulut-mulut kita ini berdosa. Lalu Allah Subhanahu wa taala kata, kamu atas dunia ni banyak cara orang, lalu pahala kita, ada orang yang didatangi di padang mahsyar tuan-tuan, bergunung pahalanya tinggi, lalu sedikit demi sedikit pahalanya hilang, muflih di akhirat. Rasulullah ditanya, siapa di kalangan orang yang muflih di sana? Sedangkan hari-hari sembahyang berjemaah, sedangkan pahala puasanya dibuat sunat, dia buat lagi zikirullah dan sebagainya.
tiba-tiba tuan-tuan pahalanya hilang, dibayar kepada orang yang dia buat mengumpat dan sebagainya. Sebab itulah di atas dunia, man satara musliman, sesiapa yang menutup aib saudaranya, satarallahu fil jannah. Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, nak jaga supaya Allah tak buka aib kita di akhirat, tuan-tuan, jagalah apa yang kita usahakan di atas dunia. Jangan kita mudah membuka aib orang. Jangan kita menghina orang. Jangan kita menghina anak isteri kita walaupun dia di bawah tanggungan kita, tapi jangan kita menghina menyebabkan dia rasa terhina, sedih-sedih, tuan-tuan. Jadi kita gunalah perkataan qaulan syadida untuk kita nasihati sama-sama kita. Fa inna zikra tanfa'ul mu'min, sesungguhnya peringatan itu menjadi baik kepada orang mukmin, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Maka dalam keadaan kita beringat pun ada juga, tuan-tuan, kita buat dosa. Dalam keadaan kita beriman pun kita melakukan dosa kepada Allah. Tetapi sebenarnya bila mana kita melakukan dosa, sama ada sengaja tak sengaja, dosa besar, dosa yang kita buat secara iklan, yang kita nyatakan, maka kadang-kadang kita tak tahu di manakah sebenarnya apa dia panggil penghapusan dosa itu, jalan yang Allah beri. Lalu wa aqimus solat li zikri, dirikan solat iaitu untuk mengingatiku, kata Allah. Maksudnya Allah beri solat 5 waktu untuk kita diampunkan dosa-dosa yang kita buat selama 24 jam ni, tuan-tuan. Kita marilah berdiri, ya Allah, dalam solat kita, dalam duduk dua dia panggil duduk antara dua dia panggil sujud tu kan, kita baca doa Rabbighfirli, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku. Rabbighfirli ialah dosa yang kita sengaja kepada Allah. Maksudnya sengaja tu, maksudnya kita kadang-kadang lemah iman ni, kita tengok benda-benda tak elok, kita buat percakapan kita, menyampah ke orang, menghina orang, dosa tu, tuan-tuan, menyebabkan orang sakit hati. Kita, ya Allah, berdosa kepada Allah. Lalu kita datang solat isyak, ya Allah, Allahumma Rabbighfirli, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku. Rabbighfirli warhamni, rahmatilah aku, ya Allah, rahmatilah aku. Wajburni, ya Allah, tampunkanlah segala kecacatan aku, ya Allah. Warfa'ni, angkatkanlah darajatku, ya Allah. Warzuqni, rezekikanlah aku, berilah rezeki yang baik dan sebagainya. Wahdini, hidayahkanlah aku. Wa'afini, sembuhkanlah penyakit-penyakitku. Wa'fu anni, ya Allah, maafkan aku. Mengapa kita di pertama kali kita sebut Rabbighfirli, ampunkanlah dosa-dosaku, ya Allah, yang kita sengaja. Wa'fu anni, sekali lagi yang terakhir, maafkanlah aku, ya Allah. Maksudnya dosa-dosa yang kita tak sengaja kepada Allah Ta'ala dalam kehidupan kita seharian, bila kita minta, ya Allah. Sebab itu Rasulullah bila ditanya, ya Rasulullah, apakah doa yang paling disukai Allah, maka perkataan yang disebut, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Doa ni banyaknya kita famous-nya di bulan Ramadan. Tok Iman terawih pun nak cepat baca doa ni. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna, amin. Dan yang keduanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nabi tak tinggal setiap kali dia berdoa. Maksudnya kita minta maaf, ya Allah, maafkan aku. Biasanya atas dunia ni pun, tuan-tuan, kalau kita lah disekat oleh trafik dan sebagainya, tak, kita ni, tuan-tuan, kalau kita minta maaf dengan polis trafik tu, Allah, dia pun orang juga, maaf tuan, saya nak cepat ni, saya ada kerja, ada emergency. Lalu polis tu tak apalah, dia pun orang juga, tuan. Begitulah. Bukan kita nak samakan Allah ni dengan makhluk, tidak. Jangan kata mujassimah kita je sini, tak. Allah ni, tuan-tuan, dia nak hamba dia yang bertaubat. Dia nak cari siapakah di kalangan hamba dia ni yang mari nak bertaubat, yang nak ampunkan dosa. Tuhan buka luah-luah pintu taubat ni. Maka berapa ramai orang yang masuk pintu taubat, tuan-tuan? Tak ramai. Maka di antara kita ni orang yang diberi Allah hidayah dan petunjuk, orang dengan azam mari terasuk daripada duduk mana, duduk kedah, ya Allah, aku kena ikat diri. Maksudnya datang solat. Orang ni hebat. Kerana kehidupan dia tunggu solat je. Bila mana kehidupan kita tunggu solat, maknanya Allah tunggu kita di sana, tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebab itulah solat tiang agama. Bila sebut tiang, kalau masjid ni ada tiang, kalau tak ada tiang runtuh, tak boleh bangun.
Tiang ni asas tuan-tuan. Bila sebut tiang maknanya sesuatu struktur yang kuat untuk dibina. Nak buat 4 tingkat 12 tingkat pun tak boleh. Tetapi kalau tiang tu lemah, tiang tu sikit, tiang tu ada patah dan sebagainya, maka kita kena usaha nak tambahkan. Maksudnya baikilah solat kita ni tuan-tuan. Jangan kita 40-60 tahun sama je kita semayang. Masjid kita ni pun dah nak naik taraf. Ada aircon, ada kapet comel nak buat baru lagi cantik. Maka kita semayang kita baiki. Baiki maksudnya bacaan kita, cara rukuk sujud kita, lalu ikutlah sunnah Nabi SAW. Sebab itu kadang-kadang kita tak tahu lagi berapa ketikakah Rasulullah mengangkat takbir ketika dalam solat. Ada setengah dia buat setiap rakaat dia duk angkat Allahu Akbar, bangun daripada sujud angkat. Orang ni tak belajar. Rasulullah SAW kata ada 4, iaitu ketika mana mengangkat takbir ketika solat. Yang pertamanya ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang keduanya ketika nak rukuk, Allahu Akbar, kita rukuk. Yang ketiganya bangun daripada rukuk, Sami Allahu liman hamidah. Yang keempatnya ketika kita bangun daripada tahiyat yang pertama, kita tahiyat yang pertama dah, bangun tu angkat takbir. Tu yang Rasulullah buat. Yang lain dia tak buat. Jangan duk pandang-pandang. Maknanya kita ubahlah sembahyang kita sebelum ni. Buat belaka. Buat belaka ni rugilah. Orang yang berilmu Allah angkat darjat dia. Bukan maksud angkat nak jadi Perdana Menteri dah. Angkat darjat tu di kalangan kita dengan Allah. Allah melihat orang ni, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utu ilma darajat. Allah mengangkat di kalangan para malaikat dia. Melihat bagaimana orang ni solatnya yang sempurna, sujud dan rukuknya, maka Allah Subhanahu wa taala beri pengampunan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita hidup 60 tahun. Kita tak tahu rugi tuan-tuan. Maknanya kita cari usaha kita. Ya Allah, aku ni datang nak belajar. Bagaimana ustaz kata tadi, orang yang belajar mencari ilmu ni tuan-tuan, dia sebagaimana syahid di jalan Allah. Maka kita niat daripada rumah naik motor, tiba-tiba berlaku aksiden, maka Allah kira orang ni berjuang di jalan Allah mati syahid. Bukan nak perang je. Perang tu hak besar dah. Tapi kita perang dengan nafsu kita. Nak datang ke masjid susah. Nak bangun tidur subuh, Allah beratnya. Orang azan tak mari. Begitulah kita ni tuan-tuan. Maka dalam keadaan kita setiap hari kita baikilah. Bila mana kita solat berjemaah, terutama sekali solat isyak berjemaah, seumpama kita melakukan ibadah separuh malam. Yang kita duk khutbah hari-hari dah. Kemudian hari Jumaat tu. Yang kedua, bila kita solat subuh berjemaah, maka seumpama dia melakukan solat ibadahnya sepanjang malam. Maksudnya tuan-tuan, Allah beri untuk kita diberi pahala yang sangat banyak kalau orang tu tahu. Dalam keadaan kita tahu inilah, maka buatlah dengan keikhlasan hati kita, lakukanlah yang terbaik. Setiap niat kita, setiap rukun sujud kita, rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi, semuanya doa kepada Allah. Sesiapa yang berdoa tuan-tuan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi perkenankan. Sebagaimana kita duk baca semua lah. Dia tak mari kadang-kadang benda-benda macam ni wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tu Imam duk baca semua tu dia mari. Nak cakap sikit dia akan mari, dia kata. Dalam keadaan kita berucap gini, mari. Benda-benda inilah kadang-kadang kita rasa Allah Subhanahu wa taala memberi kita peluang yang ruang yang terbaik untuk kita ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita bersyukur juga Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu ataupun berikan amal ibadah kita ini untuk kita melakukannya setiap hari. Kadang-kadang orang tu diberi sakit, kadang-kadang diberi kesihatan yang baik. Maka semua ujian pada Allah. Ada 4 bagaimana Allah uji pada kita. Pertama dengan musibah tuan-tuan. Bila orang dekat ini sabar dengan musibahnya, Allah ampunkan dosa dia, naikkan taraf dia. Yang kedua, diuji dengan kenikmatan dunia ataupun dia panggil nikmat deh. Yang ketiganya diuji dengan perintah dan larangan Allah. Perintah tu solat, berzakat dan sebagainya. Ada orang dia tak buat ujian ni, dia tak bayar zakat, dia tak semayang, rugilah. Maka dia tak lepas daripada 4 ujian ni, sangat rugi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita bersyukurlah. Kita bersyukur, ya Allah, kerana kehidupan inilah dekatkanlah diriku ini
untuk aku jadikannya sebagai amalan ataupun dia panggil bekalan di akhirat nanti, kerana kita tidak tahu, mungkin isyak malam ini adalah isyak yang terakhir bagi kita. Bagi ulama, tuan-tuan, orang yang dekat di arifullah, maknanya orang yang mengenali Allah, dia tahu orang yang nak dekat diri dengan Allah, jadikan setiap amal ibadah itu yang terbaik. Maksudnya solat ni lah yang terakhir. Mungkin lepas ni aku meninggal, besok malam aku tak boleh dah solat isyak, maka dia solat dengan sepenuh-penuhnya. Bila dia berdoa kepada Allah, berdoa dengan sepenuh-penuhnya. Setiap hari begitulah keadaannya, walaupun kita hidup 60 tahun lagi pun. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dengan ini maka apa yang kita buat itu kita kenal Allah. Mengapa Allah jadikan kita hidup di dunia? Iaitu untuk diuji, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk lakukan ibadah. Bila sebut ibadah, bukan mari puasa, bukan mari solat saja, bukan mari puasa saja, tak. Ibadat ni maksudnya bila kita mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, semua kerja buat kita mandi, kita berzikir, kita pakai pakaian menutup aurat, ikut je dapat pahala. Itulah senangnya kita bersyukur pada Allah. Allah beri nikmat iman dan nikmat Islam ini dalam arti kata mendekatkan diri kepada Allah. Amat rugi orang yang diberi kelebihan, contohnya harta, dia tidak memberi nafkah, zakat, nafkah pada anak isterinya dengan baik, maka akan ditanya oleh Allah, apakah yang kamu usahakan atas dunia dan ke mana kamu dibelanjakan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka dalam keadaan kita mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala, pastikan yang pertamanya mestilah kita lakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, kita niat keikhlasan kita kepada Allah. Yang ketiganya, sentiasa melakukan amal kebajikan. Yang keempatnya, berikhtiarlah dengan akhlak yang baik, kerana semua inilah adalah sifat ahli-ahli orang yang nak dekat diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila mana kita atas dunia ni, bila disebut VVIP, maknanya orang tu dimuliakan, di apa. Tetapi bila kita mendapat duyufur rahman, kita ini tetamu Allah, mengapa kita tidak bangga? Kita bangga, ya Allah, Allah nak ampunkan dosa kita, ya Allah, Allah nak beri kebaikan kepada kita, mari kita ke masjid. Maka dengan ini kita buatlah yang terbaik, kita jadikannya ia sebagai amal ibadah kita. Kadang-kadang orang yang meninggal dunia ni, tuan-tuan, seorang tu, orang akan bercakap pada dia, Allah, pakcik ni, pak mak ni, kalau dia ada, mari je awal di masjid duduk, tiang ni duduk berzikir. Tapi bila dia dah meninggal, maka orang sebut-sebut lagi. Maka itulah Nabi kata, perbuatan itulah yang menyebabkan dia masuk ke syurga. Tuan-tuan, perbuatan baik kita atas dunia, kita tolong orang, makan kucing dan sebagainya, perbuatan ini mungkin yang menyebabkan kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sedekah yang akan membantu kita, Ustaz kata sebelum ni, puasa zakat kita dibayar saja, yang membantu kita ialah sedekah. Bagi orang yang mati, tuan-tuan, dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku kehidupan semula di dunia, nescaya aku akan bertaubat dan melakukan sedekah. Dua perkara je. Hidupkanlah aku sesaat, bukan 1 minit, bukan 1 jam, bukan seminggu, sesaat nescaya aku beristighfar. Tapi kita, tuan-tuan, nak istighfar sekali pun susah. Astaghfirullahalazim pun susah. Sebab itulah bila mana saat orang itu beristighfar kepada Allah, di saat itulah Allah nak mengampunkan dosanya. Bila mana Allah kita berselawat kepada Nabi SAW, di saat itulah Allah memberi rahmat serta disyafaati para nabi di akhirat nanti. Sebab itulah kita jangan tinggal 3 perkara. Sebelum Ustaz tutup, nak lakukan ini wasiat Rasulullah SAW kepada anaknya Sayyidatina Fatimah. Wahai Fatimah, kita amal, tuan-tuan, sama-sama. Yang pertama, wahai anakku Fatimah, sebelum kamu tidur, janganlah kamu tidur sebelum mendapat pahala khatam Al-Quran. Terkejut Fatimah, apa dia sudahlah. Bukan maknanya baca Quran tu 30 juz, dah. Maknanya pahala mendapat Al-Quran iaitu membaca 3 Al-Ikhlas. 3 kali suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pertama. Yang keduanya, sebelum kamu tidur, jangan dilupai oleh jangan dilupakan oleh syafaat Rasulullah. Maka apa itu? Selawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak kata kepada ayah, kerana tugas Nabi dilantik oleh Allah Subhanahu Taala, bukan manusia yang lantik Rasul ni. Dia tak kata wahai Fatimah selawatlah kepada ayah, tak.
Dia kata selawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, tuan-tuan, sebelum kamu tidur, doakanlah pengampunan kepada orang mukmin. Tak sampai 4 saat. Allahumma ufil lil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunkanlah segala orang mukmin dan mukminat. Semua orang yang ada, berbelia manusia Islam yang ada di dunia, kebaikan tu sampai pada kita. Kita tak nampak. Di akhirat ni yang akan kita terima. Yang keempatnya, wahai Fatimah, sebelum kamu tidur, berzikirlah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sampai kamu tidur, iaitu kamu mendapat pahala haji dan umrah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dalil yang kedua yang menyatakan orang yang berkata subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ini akan jadi jutawan di akhirat. Yang keduanya, iaitu semasa mana Rasulullah didatangi oleh sahabat. Sahabatnya berkata, ya Rasulullah, aku ni nak lawan orang kaya yang mukmin ni memang tak boleh lah. Dia dah kaya dah atas dunia. Di akhirat mungkin dia kaya juga lagi sebab perbuatan amal ibadahnya. Lalu bila mana aku solat, orang kaya mukmin ni solat, dia dapat sama-sama pahala, aku dapat pahala, dia dapat. Begitu juga dia puasa, tetapi bila mana dia melakukan infak zakat kepada Allah, zakat di jalan Allah, aku tak ada duit ya Rasulullah. Lalu Rasulullah kata, wahai sahabatku, kamu tak tahukah dengan mengucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kamu akan jadi kaya di akhirat. Kita ni tuan-tuan adalah atas dunia ni miskin, dapat 2-3 riyal sehari je, tapi nak mengucap subhanallah pun malah. Sedangkan segala makhluk yang ada di langit bertasbih kepada Allah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Telah bertasbih di antara makhluk ya Allah di langit dan di bumi. Burung-burung bertasbih tuan-tuan. Ketika mana burung itu membentuk 1-3 segi terbang, ketika itulah mereka bertasbih kepada Allah. Kalau saya tak melihat dalam tafsir Al-Quran, kita boleh rujuk tuan-tuan, Allah subhanahu wa ta'ala beri untuk kita bertasbih, mengapa kita tak buat? Sedangkan tasbih itulah menghapuskan dosa, sedangkan tasbih itulah memberi pahala kepada kita, sedangkan tasbih itulah memberi pengampunan, sedangkan tasbih itu memberi kita rezeki kepada Allah ta'ala. Kita kena yakin ini janji Allah dan Rasul, bukan janji manusia, bukan janji ustaz dak, bukan janji polisi insurans. Kalau kita ambil polisi insurans, bayar 1,000 dapat 200,000, 300,000 dan sebagainya, itu manusia yang janji, kadang-kadang belum tentu. Tetapi Allah dan Rasul janji ini semuanya akan dapat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tuan-tuan, jadi untuk sekadar itulah, bagi oleh kerana tuan-tuan dah penat bekerja siang hari dan sebagainya, maka kita pun datang ke masjid ni, Allah ustaz ceramah lama pula. Dalam keadaan lama itulah mari dah hati syaitan berkata, Allah lama dah sekala berhenti lalu isyak. Jadi tuan-tuan kena ingat, dalam kita berada di dalam majlis ilmu, kalau boleh sehari semalam kita nak duduk. Sebab apa? Sebab pengampunan rahmat daripada malaikat Allah. Ya Allah, ampunkanlah orang ni. Bila malaikat mendoakan kita tuan-tuan, maknanya Allah terima. Tak ada orang yang mendoakan kita ketika ini. Sebab itu muslimin muslimat dikehendaki mendoa sebelum kita tidur, Allahumma ufil lil mu'minina wal mu'minat. Maka seluruh dosa orang Islam diampunkan Allah disebabkan kita berdoa, kita itu di kalangan orang yang baik. Tuan-tuan yang dirahmati, kita tak tahu doa siapa yang diperkenankan Allah, maka kita usahakanlah jangan kita ego dengan ilmu kita. Dalam arti kata kita buatlah sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Lalu untuk itu saya rasa cukuplah sekadar ni. Sementara kita melakukan solat isyak berjemaah nanti, maka kita berharap supaya Allah berikan pengampunan. Berharap tu maksudnya diberi pengampunan lah, sebab harapan kita hanya Allah sahaja. Maka usaha kita yang ada di masjid ini, kita mari jauh-jauh, ya Allah berilah aku keampunan, kerana Engkaulah yang layak mengampunkan akan segala dosa-dosa kita. Maka bila mana kita berharap begitu, dia panggil al-khauf, takut pada Allah dan mengharap kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala insya-Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi untuk itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. الحمد لله. بسم الله.